Hai semua dan salam sejahtera. Cikgu harap anda semua dalam keadaan baik dan juga sihat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Ancaman Komunis dan Peristiadahan Darurat. Okey, baik. Jadi cikgu berharap dalam pengajaran hari ini anda semua dapat menyenaraikan apakah latar belakang komunis dalam topik berkenaan. Okey. Jadi kita lihat kepada kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Sebelum itu, kita cuba membezakan maksud komunis dan juga komunisme. Okey. Komunisme merupakan ideologi yang ni membawa maksud bahawa ideologi adalah satu fahaman. Okey. Jadi fahaman komunisme ini merupakan satu fahaman yang telah dibawa ke tanah Melayu pada tahun 1920-an. Manakala komunis ini bermaksud orang yang melakukan jenayah seperti membunuh, merogol dan sebagainya yang melibatkan kesalahan jenayah. Okay. Sebenarnya kedatangan komunis ini dia datang dari dua negara, walaupun asal usul komunis ini adalah dari negara Rusia. Sebenarnya pengaruh komunis yang wujud di tanah Melayu adalah sebenarnya datang dari China dan juga Indonesia. Okay. Dan dalam komunisme ini merupakan terdapat dua tokoh yang terkenal, iaitu Karl Marx dan Frederick Engels, dan kedua-dua mereka ini pun pernah menulis tentang komunisme ini melalui Komunis Manifesto dan Das Kapital. Okay. Seterusnya, kita lihat kepada latar belakang kedatangan komunis, iaitu kemasukan dari China. Okay. Pengaruh komunis sebenarnya dibawa melalui Parti Kuomintang yang dikenali sebagai KMT, dan KMT ini sebenarnya ibu pejabat ini terletak di negara China. Okay. Dan cawangan KMT ini ditubuhkan di Tanah Melayu pada tahun 1924. Okay. Kita kena tahu bagaimana mereka ini memainkan peranan untuk menyebarkan fahaman komunis ini. Jadi, apa yang mereka buat mereka ini buat adalah mereka mainkan peranan melalui main school yang terdiri daripada orang-orang Hailam. Okay? Dan orang-orang Hailam ini sebenarnya mengikut berdasarkan arahan dari Parti Komunis Cina. Okay? Dan apabila mereka ini melakukan sesuatu, maka wujudlah satu perpisahan dan berlakulah satu kesalahpahaman antara pihak KMT dan juga PKC pada tahun 1927. Dan apa yang telah terjadi adalah pada tahun 1928, The Communist International Committed arah tubuh Parti Komunis Nanyang. Okay? Dan apabila parti ini pun gagal ditubuhkan di negara ini, maka wujudlah ataupun negara Tanah Melayu pun pada ketika itu menghadapi beberapa kesan apabila kegagalan penubuhan PKN dan juga komiten PKM ini. Seterusnya, kita lihat kepada kedatangan komunis dari Indonesia ini. Okay? Dan kemasukan dari Indonesia iaitu komunis dikenali sebagai PKI, iaitu Pemimpin Komunis Indonesia. Okay. Pemimpin Komunis Indonesia ini terdapat beberapa tokoh yang sangat terkenal. Okay, boleh dikatakan sebagai beberapa tokoh yang boleh dikenal seperti Tan Malaka, Alimin, Moeso, Boy Dijisotiro, Hasanusi, Winata, Sobekat dan juga Sultan Pepatih. Okay? Dan kesemua ini sebenarnya mereka mengambil kesempatan untuk menyebarkan fahaman komunis ini ke Tanah Melayu. Okay? Dan antara beberapa tempat yang mereka mengambil alih adalah seperti mereka menyebarkan fahaman komunis ini ke Sungai Petani, Pulau Pinang, Perak Utara dan juga Kedah. Okay? Dan sebenarnya penyebaran PKI ini pun tak lama sangat. Okey, sebab apa? Mereka ini datang ke Tanah Melayu sebab mereka sebenarnya gagal menakluki ataupun mereka gagal untuk kuasai Pulau Jawa di Indonesia. Maka apa yang mereka buat adalah mereka mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan fahaman komunis ke Tanah Melayu. Dan apa yang mereka buat adalah melalui Pemimpin Komunis Indonesia iaitu PKI, mereka telah membuka cawangan di Tanah Melayu. Okey. Setakat itu sahaja apa yang kita belajar dalam video pengajaran dan pembelajaran ini adalah tentang kita dah dapat faham apakah perbezaan antara maksud komunis dan juga komunisme, dan kita pun dah dapat belajar tentang latar belakang kedatangan komunis ini melalui dari dua negara, iaitu negara China dan juga dari negara Indonesia. Sekian itu sahaja, dan pada video akan datang kita akan lebih belajar mengenai apakah kesan apa yang berlaku di Tanah Melayu ini. Sekian, terima kasih.